Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Zack. Hari ini kita nak bercakap tentang topik yang agak kontroversi dan saya pasti ramai yang tak bersetuju. Iaitu topiknya adalah 3 sebab kenapa kita mesti skip breakfast. Tengok. Ramai yang kat luar tu mesti dah geleng kepala kan? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, like, subscribe dan share video ni dulu. Korang mesti biasa dengar kan? Yang mana apabila kita makan sarapan tu, metabolisme kita pun akan meningkat dan menyebabkan kita senang nak turun berat badan. Tapi sebenarnya benda tu tak tepat. Terdapat kajian yang telah dijalankan oleh Fumi Kobayashi pada tahun 2014 yang menyatakan kadar kalori ataupun pembakaran kalori orang yang makan sarapan dan orang yang tak makan sarapan adalah sama. Tak ada bezanya pun. Bagi meningkatkan metabolisme badan, bukanlah disebabkan sarapan, tetapi kadar pengambilan kalori yang dikira dalam tempoh 24 jam. Contohnya kalau kalori itu diambil dengan kadar tinggi, maka metabolisme manusia akan lebih tinggi. Sebab pertama kenapa kita mesti hentikan pengambilan sarapan adalah kerana sarapan menghentikan pembakaran lemak. Setiap kali kita makan, insulin dalam badan kita telah meningkat dengan tinggi, yang mana telah memperlahankan metabolisme kita sebenarnya. Contohnya, orang yang tak bersarapan, kebiasaannya akan mengambil makanan dalam kalori intake yang lebih rendah berbanding orang yang mengambil sarapan. Dan sarapan juga telah menghentikan kebaikan-kebaikan yang kita dapat setelah kita berpuasa semalaman. Sebab kedua kenapa kita sebenarnya tak perlu bersarapan adalah kerana sarapan menghentikan autophagy. Mesti korang tanya-tanya. Apa tu autophagy? Satu jargon yang agak susah untuk kita faham. Orang yang amalkan intermittent fasting biasanya akan maklumlah tentang benda ni. Biasanya, kita tidur, memanglah kita tak makan kan? Jadinya, waktu tu berlakunya proses autophagy. Yang mana sel-sel dalam badan manusia, sel-sel rosak itu akan mengalami kita semula dalam tubuhnya. Dan juga kalau orang tu dia bersarapan, dia tak dapatlah kebaikan macam mana yang diperoleh oleh orang yang tak bersarapan tu. Jadi, setiap kali kita makan, fungsi autophagy ini akan terhenti. Sebabnya proses penghadaman akan mengambil alih proses autophagy tersebut. Bahkan, makin kerap pula kita makan, proses neurogenesis ataupun pembentukan neuron-neuron baru tu tak akan berlaku. Sebab kedua kenapa kita mesti hentikan tabiat bersarapan adalah untuk hentikan craving ataupun asyik nak makan aja. Kalau korang selalunya bersarapan, contohnya asyik mengambil karbohidrat seperti nasi lemak, roti canai ataupun apa-apa saja yang bergula, dalam tempoh 90 minit saja akan berlaku spike dalam kadar insulin kita. Dan sebelum waktu makan tengah hari je kita dah rasa lapar. Betul tak? Orang yang biasanya makan dengan kerap akan mengalami masalah craving. Sebab apa? Sebab ia mengganggu circadian rhythm dalam tubuh kita. Apa pula circadian rhythm tu? Ianya adalah biological clock dalam tubuh manusia. Yang mana apabila kita tidur dan kita bangun, kebiasaannya circadian rhythm tu akan merujuk kepada waktu yang sama. Perasan tak? Korang bangun pukul 5 pagi contohnya dan korang tidur pada pukul 10 malam contohnya, korang akan lakukan perkara yang sama setiap hari. Sama juga dengan korang makan. Kalau makin kerap korang makan, badan ataupun jam biological clock dalam tubuh badan kita akan mengalami kekeliruan. Jadinya dia akan selalu craving. Apa yang lebih penting adalah untuk dengar tubuh badan kita sendiri. Yang mana kita sendiri tahu bila kita lapar dan bila kita kenyang. Dan skipping breakfast macam yang kita katakan tadi dapat memberikan defisit kalori dalam sehari. Yang mana akan membantu untuk proses pengurangan berat badan. Berbeza dengan apa yang kita faham yang mana, sarapan akan meningkatkan metabolisme. Sebenarnya, tidak. Harap korang dapat kebaikan selepas menonton video ni. Dan kalau korang suka video ni, like, share
Dan subscribe kepada channel ni sebab channel ni masih baru. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak, korang boleh tanyakan di ruangan komen di bawah. Dan biar cikgu jawab.